Nama saya ialah Nur Idina Akilah binti Ahmad Sobri S55246 yang mana membentangkan isu tentang peruntukan dan agihan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak mempunyai definisi yang khusus namun dikaitkan dengan kualiti hidup rakyat. Dan pada tahun 2022 iaitu bajet di mana kerajaan telah menganggarkan perbelanjaan sebanyak 95.97 bilion dan terdapatnya 4 pakej bantuan dengan usaha untuk merancangkan ekonomi negara. Yang pertama adalah bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat permai. Yang kedua adalah program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi tambahan Permekasa Plus. Dan yang ketiga adalah pakej perlindungan rakyat dan juga pemulihan ekonomi pemulih. Dan keempat adalah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi Permekasa. Di samping itu, kerajaan juga telah memperuntukkan 4.8 bilion untuk menjana 600,000 peluang pekerjaan untuk kurangkan pengangguran di bawah 4%. Dan kerajaan juga sediakan program My Steps yang mana untuk menawarkan 800 pekerjaan dalam sektor kerajaan dan JLC. Kesimpulannya, kerajaan telah mengeluarkan sejumlah peruntukan wang untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan melalui tahap kesejahteraan yang baik ini maka ia dapat memperkukuhkan kedudukan dan kesejahteraan negara. Selamat sejahtera. Nama saya Ushalini Nair, nombor matrik S56449. Tajuk saya adalah peruntukan dan agihan untuk daya tahan sektor swasta. Semua sektor-sektor swasta telah mengalami kerugian yang besar sewaktu penularan wabak COVID-19. Sewaktu COVID-19 ini melanda secara global, seluruh dunia telah mengubah undang-undang dan peraturan seperti menghadkan pergerakan fizikal manusia, menghadkan kemasukan serta pengeluaran barangan dan perkhidmatan dan seterusnya telah memberi impak kepada perniagaan dan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi perdagangan Malaysia telah mengalami kerugian yang amat besar iaitu dari segi harga komoditi yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi global yang perlahan serta perubahan pemerintahan negara. Peningkatan kes-kes COVID-19 yang pantas telah menyebabkan kerajaan Malaysia untuk menumbuhkan Majlis Tindakan Ekonomi EAC. EAC ini adalah untuk membantu memulihkan rakyat serta ekonomi negara. Kerajaan Malaysia telah mengungkap pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat iaitu prihatin pada bulan Mac 2020. Pakej ini bernilai sebanyak RM250 bilion bagi melindungi rakyat, membantu perniagaan dan mengukuhkan ekonomi negara. Selepas penurunan kes COVID-19, kerajaan mengumumkan penjana iaitu Pelan Jana Semula Ekonomi Negara pada 5 Jun 2020 yang bernilai sebanyak RM35 bilion. Penjana ini adalah untuk membantu menjanakan ekonomi Malaysia. Kerajaan Malaysia juga telah mengumumkan pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin iaitu Kita Prihatin pada 23 September 2020 yang bernilai sebanyak RM10 bilion. Pakej ini adalah untuk meringankan beban rakyat serta melancarkan operasi perniagaan. Tajuk seterusnya ialah peranan kerajaan Malaysia dalam pilihan raya umum di Malaysia dan perkembangan isu politik semasa. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang dengan raja berperlembagaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Sistem ini telah digunakan semenjak merdeka lagi. Seterusnya, pilihan raya umum di Malaysia dijalankan sebanyak 4 tahun sekali untuk memilih wakil untuk parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, pilihan raya di Malaysia diselia oleh organisasi terutamanya SPR iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Kerajaan Malaysia juga menetapkan sistem yang dipanggil FPTP yang digunakan ketika proses pilihan raya iaitu dipanggil First Past the Post. Sistem ini bermaksud seseorang calon tidak lagi perlu memenangi lebih separuh daripada undi untuk memenangi kursi yang ditanding. Calon hanyalah perlu memenangi lebih undi daripada lawan terdekat. Kerajaan Malaysia telah menetapkan undang-undang pilihan raya untuk proses pilihan raya di Malaysia iaitu Akta 19 pilihan raya, seterusnya Akta 31 SPR dan Akta 5 kesalahan pilihan raya. Seterusnya kerajaan Malaysia juga telah menubuhkan ROS atau nama panjangnya Registry of Societies yang diberi kuasa untuk menolak sebarang pendaftaran sesebuah parti sekiranya objektif dan misi parti tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang dan perlembagaan di Malaysia.
Akhir sekali, kerajaan Malaysia berperanan untuk mengelakkan sebarang masalah-masalah isu politik, untuk mengelakkan sebarang masalah seperti rusuhan yang memberi nama buruk untuk negara. Seterusnya, kestabilan politik di Malaysia merupakan asas penting untuk kemajuan ekonomi. Oleh itu, kerajaan betul-betul lumus untuk mengelakkan sebarang masalah ini demi nama baik negara. Saya Wana Balkis binti Wan Azlan, nombor matrik S5569. Saya akan membincangkan tentang isu COVID-19 di Malaysia. Dunia dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 atau dikenali sebagai SARS-CoV-2 telah diumumkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang telah mengesahkan virus yang mempunyai 96.3% genetik yang bersama dengan virus kelawar. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga telah mengesahkan beberapa simptom mengenai COVID-19 seperti demam, batuk kering, kelusuan badan dan pening kepala. Malaysia antara negara yang menerima kisah penularan wabak COVID-19 ini. Negeri Selangor mencatatkan bilangan kes kumulatif tertinggi sebanyak 683,650 kes, manakala Perlis mencatatkan bilangan kes terendah iaitu sebanyak 4,180 kes setakat 5 Oktober 2021. Mengekang kes penularan yang semakin tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia, kerajaan telah mengambil insentif dengan mewujudkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Suntikan diberikan secara berperingkat melibatkan Barisan Harapan merangkumi petugas kesihatan dan petugas pertahanan seperti polis, tentera dan bomba, warga emas, orang kelainan upaya OKU dan individu berusia 18 tahun dan ke atas. Insentif pemberian vaksin ini adalah untuk mengelakkan penyakit berbahaya serta menguatkan sistem antibodi mereka. Kawalan harga barang dalam konteks kerajaan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, kerajaan berkuasa dalam menetapkan harga maksimum terhadap barang atau perkhidmatan asas tertentu, terutamanya dalam keadaan inflasi atau darurat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna lah yang berkuasa dalam kawal selia barang, kawalan di bawah Akta dan Peraturan yang berikut. Antaranya adalah Akta Kawalan Bekalan 1961, Peraturan Kawalan Bekalan Ayam 1996, Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Ekspor 2011, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan dan boleh dikampaun dan didenda. Antara barang-barang kawalan berjadual adalah gula, roti, minyak masak, petrol, ayam dan lain-lain. Kementerian juga melaksanakan skim kawalan harga musim perayaan untuk membolehkan pengguna mendapatkan harga barangan keperluan yang mencukupi serta harga berpatutan semasa tempoh perayaan, meliputi perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Puasa, Deepavali dan sebagainya. Sewajarnya, aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan yang tersusun dan mampan oleh kementerian tidak dinafikan mampu membantu memanteras kenaikan harga dan amalan curang oleh peniaga khususnya musim perayaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Zabi Abdul Hadi, nombor matrik S54541. Saya akan menerangkan mengenai pelaksanaan fizikal federal di Malaysia. Kita mulakan. Maksud perkataan federal adalah istilah yang berasal daripada bahasa Latin yang membawa maksud satu gabungan negeri-negeri yang membentuk kesatuan yang berdaulat. Selain itu juga, konsep federal juga merupakan satu kuasa yang tidak melibatkan campur tangan daripada mana-mana peringkat kerajaan. Manakala istilah fiskal pula sering dikaitkan dengan sebuah dasar yang merujuk kepada aktiviti percerkaian, perbelanjaan, pengurusan hutan, pinjaman oleh kerajaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana dan atau peruntukan yang diagih digunakan dalam pembuangan yang berkesan. Selain itu juga, negara Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan di mana berlakunya pengasingan kuasa yang terbahagi kepada badan pemerintahan, badan kehakiman dan badan perundangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemerintahan dan wilayah masing-masing dan juga untuk mencapai objektif kerajaan serta membagi tugasan kerajaan supaya dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan. Tujuan ini adalah untuk
mengelakkan daripada berlakunya pertindahan kuasa melalui penyelarasan dan untuk menentukan bidang kuasa pejabat pentadbiran supaya mudah dikawal dan mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Selain itu juga tujuan kerajaan bersifat birokrasi ini adalah kerana terdapatnya pengkhususan kerja dan pembagian kuasa. Selain itu juga tujuan institusi kerajaan ini bersifat birokrasi adalah kerana institusi pemerintahan di Malaysia adalah bersifat hierarki atau mempunyai raja yang berperlembagaan. Selamat sejahtera doktor, nama saya Syantini Jagan, nombor matrik saya S54822. Hari ini saya ingin membentangkan tentang subtopik yang saya dapat iaitu penyampaian perkhidmatan kerajaan dikenali sebagai peranan agensi kerajaan. Tajuk yang saya pilih adalah peranan KPT dalam membantu pelajar semasa pandemik COVID-19. Coronavirus yang melanda dunia sejak awal 2020 merupakan cabaran baharu yang perlu dihadapi oleh semua sektor di Malaysia, termasuk sektor pendidikan. Isunya pandemik COVID-19 merupakan sejarah baru yang tidak pernah berlaku atau dialami oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan institusi pengajian tinggi sebelum ini. Penularan wabak coronavirus secara tiba-tiba menyebabkan KPT tidak dapat membuat persediaan maju menghadapi wabak COVID-19. KPT menghadapi pelbagai cabaran baharu dalam menangani pandemik COVID-19 khususnya dalam sektor pendidikan di IPT. Walaupun KPT mengambil usaha yang keras untuk membantu pelajar dalam tempoh PKP yang telah dilaksanakan seluruh dunia. KPT menyediakan makanan dan minuman kepada pelajar yang terkandas di kampus universiti masing-masing kerana tidak dapat berpindah ke mana-mana semasa tempoh PKP pada Mac 2020. Di samping itu, KPT dengan kerjasama universiti dan polis diraja Malaysia berjaya menghantar hampir 100,000 pelajar ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. KPT kian mengambil pelbagai pendekatan untuk membantu pelajar dalam tempoh suram apabila pandemik COVID-19 melanda seluruh negara. Bantuan kewangan disalurkan kepada KPT untuk membantu pelajar khususnya bantuan ekonomi dapat mengurangkan kebimbangan pelajar dalam menghadapi pandemik COVID-19. KPT menyediakan bantuan pelan data yang sangat membantu pelajar yang mempunyai kewangan masalah untuk membeli pelan data khususnya pelajar dalam kumpulan B40. Dengan bantuan pelan data, pelajar boleh mengakses internet untuk tujuan menghadiri dalam talian kuliah atau membuat turun bahan pembelajaran. Selain bantuan pelan data, KPT turut menawarkan bantuan kewangan one-off sebanyak RM200 kepada pelajar IPT. Tambahan pula, pelajar yang mengalami masalah kekurangan alat turut dibantu oleh KPT untuk mengurangkan kos membeli gadget yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira binti Azhari, nombor matrik S56464. Definisi pembangunan barangan awam negara adalah satu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang boleh dikatakan untuk meningkatkan kemajuan sesebuah negara. Perswastaan dalam pembangunan negara, contohnya pembelian ubat-ubatan, sektor perkhidmatan, pembinaan jalan raya dan penyelenggaraan jalan raya. Penggunaan perindustrian berterusan iaitu dapat meningkatkan jumlah pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, pihak berkepentingan dapat memantau dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Untuk asas sektor perindustrian berterusan iaitu mempelbagaikan perindustrian serta mengembangkan dalam ekonomi, terutama dalam sektor pertanian yang mengeluarkan sumber makanan utama kepada penduduk. Kerajaan merangka skim bantuan iaitu meningkatkan taraf kepakaran pengurusan pengetahuan teknologi dan kemahiran pekerja dalam sektor ekonomi. Mempelbagaikan barangan ekspor iaitu contohnya seperti aktiviti perniagaan telah mempelbagaikan produk untuk perdagangan antarabangsa bagi peningkatan ekspor dalam sektor pertanian seperti minyak kelapa sawit. Kecekapan kerajaan dalam tadbir urus negara iaitu contohnya seperti perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan di Pusat Transformasi Bandar di UTC merupakan pusat perkhidmatan kepada rakyat. Okey, akhir sekali meningkatkan sektor ekonomi dan dapat menaikkan nama negara dengan menguruskan kestabilan ekonomi yang baik dan menguntungkan produk dapat meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih.